Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi dan hari ini akan menyambung pelajaran qawaid tafsir kita. Kita telah sampai ke kaedah 99. Kaedah yang ke-99. Nota 16. Muka surat 222. Kullu ma adhafahu Allah Ta'ala ila nafsi falahu min al-maziyyah wal ikhtisas ala ghairihi ma awjaba lahu al-istifa' wal ijtiba'. Semua makhluk yang dikaitkan oleh Allah dengan dirinya sendiri tentu mempunyai lebih banyak keistimewaan dan kelebihannya berbanding benda-benda yang lain. Ia juga tentunya merupakan pilihannya dan sesuatu yang mulia di sisi. Mulia di sisi. Baik itu kaedah yang ringkas lah, padat. Baik, ini keterangannya. Terdapat dua keadaan makhluk yang dikaitkan oleh Allah dengan dirinya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, sejauh yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau di makhluk lah, makhluk yang dikaitkan dengan Allah ada dua keadaan. Pertama, ia dikaitkan bukan dengan tujuan menyatakan kelebihannya, memujinya atau memuliakannya. Bukan dengan maksud itu. Sebaliknya, untuk menyatakan kekerdilan dan kelemahannya di sisi Allah. Kalau tidak, pada setiap masa pun, masa dikatakan begitu. Allah SWT nak menunjukkan kelemahannya. Kalau tidak, untuk semua masa. Baik. Sebab begini, yang dikaitkan dengan Allah tu, yang lebih juga di sisi Allah. Pada ketika lain. Tapi pada ketika itu, untuk menyatakan kekerdilan dan kelemahannya di sisi Allah. Antara contohnya di dalam Al-Quran ialah firman Allah di bawah ini. Baca tajuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bermaksud, jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah 118. Ini kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan di hujung surah ni, surah Al-Maidah, kita pun telah lalu dah, sepintas lalu. Cuba kita tengok di sini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kalau kita tengok sini, kalau kita tengok di dalam, dia bermula daripada sini lagi. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alaika wa ala walidatik idh ayyatuka bi ruhil qudus. Dia tak situ lagi. Cerita tentang Nabi Isa kan. Nabi Isa kan mulia di sisi Allah. Sebab tu saya sebut tadi, tidak semestinya yang Allah sebut tu untuk menyatakan kelemahannya tu memang ia di sisi Allah memang lemah, kurang, tidak. Pada masa itu. Ini yang berkait dengan Nabi Isa. Ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, ingatlah engkau akan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. In ayyatuka bi ruhil qudus, ketika aku perkuatkan engkau dengan Ruhul Qudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kau dapat bercakap dengan orang ramai ketika masih dalam buayan.
wa kahla, dan ketika tua pun, ketika sudah dewasa lah. Wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ini semua kelebihan-kelebihan Nabi Isa yang disebutkan. Ketika kau begini. Ini cerita Nabi Isa. Lepas tu akhirnya wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah kamu ajar kepada orang supaya ambillah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah? Adakah kamu ajar begitu? Ini bila ni cerita? Tadi yang sebelum semasa hidup, yang selepas mati, di akhirat besok. Allah dah cerita tu. Yang dia akan kata kepada Nabi Isa tu begitu. Nabi Isa jawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, takkanlah aku nak kata sesuatu yang aku tidak berhak berkata begitu. In kuntu qultu faqad 'alimta. Kalau aku memang kata begitu, kau tahu dah pun. Memang aku kata begitu, kalaulah aku kata, kau dah tahu dah. Tapi aku tak kata dah begitu, tak pernah kata kan. Jadi Tuhan tanya tu supaya jelas kepada orang lain. Tuhan tahu dah. Dia tahu dah. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini semua ni tak apalah. Aku tidak kata, tidak ajar kepada mereka illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau suruh ajarkan, iaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, iaitu kamu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Itu Nabi Isa ajar dahulu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku boleh tahulah apa yang mereka buat selagi ada bersama mereka. Bila kau telah mengambil aku, kaulah yang mengawasi, menjaga mereka. Kau menyaksikan segala-galanya. Baru kita bertemu dengan yang contoh tadi. Jika engkau menyeksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi fa innahum ibaduk. Di sini kalau untuk Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, apa semua tu, itu okeylah, menunjukkan kelebihan. Tapi kalau di sini berkait dengan hamba-hamba ni, hamba-hamba yang memesongkan ajaran Nabi Isa, kalau engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Di sini untuk menunjukkan apa? Menyatakan kekerdilan dan kelemahan. Mereka tidak boleh buat apa pun. Mana kamu boleh buat apa saja terhadap mereka, kerana mereka itu adalah hamba-hambamu. Adapun yang kita baca tadi, yang banyak tadi, yang ni, itu cerita Nabi Isa lah sebelum tu. Jadi di sini pun ada sandaran juga tu. Ta'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada di dalam jiwa, dalam diri. Wala a'lamu ma fi nafsik. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Pada diri. Jadi kalau baca semua ni, cuma ayat yang contoh ni memanglah mana menyatakan kekerdilan dan kelemahan, terutamanya pada masa itu. Semasa hidup mungkin tidak kerdil orang tu, mungkin orang tu dianggap dia dan ditakuti bahkan, boleh jadi begitu. Jadi ketika Allah berfirman kata begini, bila di akhirat besok, yang naknya mana? Ibaduk, hamba-hambamu. Biasanya kalau hamba Allah, hambaku, itu makna dengan maksud memuliakan.
hamba-Mu, setengah-setengah tempat tu dengan maksud memuliakan. Adapun di sini bukan dengan maksud tu. Nak ceritanya sesuatu yang dikaitkan dengan Allah. Ni ibad, mana idhafah ibad kepada kau, kepada kau. Idhafat ibad kepada kau. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih lah di situ. Kullu ma adhafahu Allah Ta'ala ila nafsi. Semua makhluk, jadi ibad tu makhluk lah kan, yang dikaitkan oleh Allah dengan dirinya. Apa ni? Walaupun itu melalui lidah Nabi Isa, kata begitu. Tapi firman Allah juga. Firman Allah juga. Jadi dikaitkan hamba itu dengan Allah. Diidhafatkan hamba itu kepada Allah. Biasanya ia menunjukkan kemuliaan, kelebihan. Kalau begitu. Tetapi ada kalanya tidak begitu. Sebab tu kita kena tengok dia ada dua keadaan. Bila dikaitkan tu maksudnya dalam bentuk ayat idhafat, dalam tarkib idhafi. Itu maksudnya. Dalam tarkib idhafi. Dan ayat ini baca ni seterusnya. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Bermaksud, ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya. Surah Az-Zumar ayat 46. Ini kalau kita tengok sini, Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Kalau kita tengok di sini zahirnya nampak macam idhafah juga. Tapi apa ni, kena faham lah, kena ingat lah. Di sini idhafah kepada maf'ul. Mana pada hakikatnya as-samawat itu bukan nak menyatakan milik, memanglah milik Allah. Tetapi Allah yang menjadikannya. Ni orang panggil idhafah isim fa'il kepada maf'ulnya. Idhafah isim fa'il kepada maf'ulnya. Maknanya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi itu yang dijadikan oleh Allah. Maf'ul lah. Sama juga alimal ghaibi wasyahadah. Ni idhafah fa'il kepada maf'ul. Allah mengetahui akan perkara ghaib yang diketahui oleh Allah. Sama juga idhafah isim fa'il kepada maf'ulnya. Bukan idhafah masdar kepada maf'ulnya. Tak. Kepada yang belajar yang akan tahulah. Begitu. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Sebab idhafah di sini bukan idhafah sebenarnya. Idhafah pada lafaz. Pada maknanya bukan mudhafun ilaih tu. As-samawati wal ardh bukan mudhafun ilaih. Pada zahir ia mudhafun ilaih. Pada maknanya ia adalah maf'ul. Kita faham boleh. Sama juga alimul ghaibi wasyahadah. Pada lafaznya bila kita i'rab kita kata alima mudhaf, al-ghaibi mudhafun ilaih. Sebab tu bagi di bawah. Tetapi pada maknanya ia bukan mudhafun ilaih. Ia maf'ul. Begitu. Maf'ul tu. Jadi yang kita nak di sini, yang kita duduk bicara ni berkenaan dengan kaedah 99 bukan terletak di situ. Dia terletak di sini. Anta tahkumu baina ibadika. Ini di sini. Ibadika. Kaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu. Hamba-hamba tu dikaitkan dengan Tuhan. Ni idhafah sungguh ni. Idhafah sungguh. Jadi ibad mudhaf ka tu mudhafun ilaih. Ada pun tadi nampak macam mudhafun ilaih, sebenarnya tidak mudhafun ilaih. Pada maknanya ia adalah maf'ul. Kena fahamlah tu. Kalau tak apa faham lagi, nanti yang pelajar-pelajar ni lah, yang belajar dia akan bertemu lah ni, akan bertemu juga, akan bertemu lah bab ni.
Jadi yang kita nak di sini berkait dengan kaedah ni, ni ibaduka. Ibadika di sini. Yang tadi ibaduka. Misalnya dalam subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Tuhan. Itu idhafahkan hamba kepada Tuhan. Bila diidhafahkan sesuatu makhluk kepada Allah, apa makna? Itu dah cerita tu. Ni struktur mikro lah di belakang ni. An-nazmul khafif orang panggil. An-nazmul khafif, struktur mikro Al-Quran. Bila kita baca sesuatu ayat, kena faham macam mana? Di sini idhafah juga. Idhafah makhluk kepada Allah. Siapa yang kata? Allah sendirilah yang kata. Tapi apakah di setiap tempat ia memberi makna memuliakan, melebihkan, menyatakan keistimewaannya, dan menyatakan kehambaan, kelemahan dan kekerdilan manusia itu nanti. Di sini. Kedua, ia dikaitkan dengan tujuan menyatakan kelebihannya. Biasanya gitu. Biasanya kalau idhafah makhluk kepada Allah ni gitu maksud. Tapi kena ingatlah yang tadi tu kena ingat. Kadang-kadang tidak begitu. Jadi ini yang biasa. Ia dikaitkan dengan tujuan menyatakan kelebihannya, memujinya atau memuliakannya. Dengan cara menjadikan sesuatu itu sebagai mukjizat seseorang Nabi. Contohnya. Boleh jadi. Itu satu bentuk memuliakan. Bukanlah maknanya memuliakan itu suruh dipuja, suruh disembah. Benda itu tidak. Tapi ada kait dengan Allah tu sebab di situ nyata keajaiban yang biasanya tidak nyata. Yang biasanya tidak nyata. Itu nanti kita akan tengok. Keadaan kedua inilah yang dimaksudkan dengan kaedah ke-99 di atas. Kena ingat. Bukan bahagian yang pertama tadi. Ini yang kedua. Biasanya begitu. Lihat pula beberapa contoh bagi kaedah ke-99 ini. Baca situ. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Bermaksud, mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik dan kamu pula tidak akan berduka cita. Az-Zukhruf. Okey. Yang kita nak di sini, ya ibadi. Kita cuba tengok tu. Ya ibadi. Ya ibadi itu dengan buang. Apa ni? Ya mutakallim. Dhamir. Ya mutakallim. Ya ibadi asalnya ada ya di situ. Ada ya selepas dia. Ini cara tulisan Al-Quran. Dan cara baca pun pendek. Tapi kalau kita berhenti di situ, ya ibadi, ada ya tu. Di situ. Kita tahu macam mana ada ya. Bagi di bawah tu. Bagi di bawah. Ibadi dal tu bagi tu. Sebab kalau dalam keadaan biasa, dia akan marfu'. Ya ibadu, ya Muhammadu. Itu kalau seru ni dia jadi apa ni, baca dengan bahagian depan. Ini bahagian bawah. Bahagian bawah menunjukkan ya mutakallim dhamir yang dibuang untuk takhfif. Ya ibadillah khauf. Macam tak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban ni. Nun tu bagi bawah. Bukan nun bagi di atas. Tukadzibani asalnya. Tukadzibani. Dengan apa ni, nikmat Tuhanmu yang manakah kamu berdua, yang di jin manusia tu nak mendustakan aku. Tukadzibani. Ya mutakallim dibuat juga situ. Itu kerana nak musyakanlah, sesuai lah di antara fawasil ayat-ayat tu. Jadi di sini pun sama dibuat. Ya ibadi.
Jadi Tuhan kaitkan hamba makhluk dengan dia. Dalam bahasa istilah ni idhafah dipanggil. Kalau kita sebut idhafah kan tak faham pula, kaitkan. Kalau orang yang belajar Arab dia fahamlah idhafah. Mana ibad itu diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim tu tak ada di sini dibuat. Ya yang mula-mula tu ya nida orang panggil. Tapi dia sambung. Sambung kalau nak kiranya dia satu perkataan yang berasingan. Ya alif. Jadi sebab tu ya ni dia ada macam alif kecil tu. Ganti kepada alif lah. Kalau tulisan biasa ni ya alif lah. Sebab ya tu ya nida. Jadi terpisah tulis. Tapi ini mushaf. Ini Quran ni kan berdasarkan resam Osmani gini. Dia bersama. Ya qaumi. Ya apa dia bersama juga kan. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang suku. Ya ibad. Jadi Allah SWT idhafahkan sesuatu makhluk kepada dirinya sendiri. Apa makna? Macam di sini. Diidhafahkan hamba-hamba kepada dia. Akulah bahasa dia kata tu. Apa makna? Ini untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk memuliakan, mengangkat, melebihkan mudhaf dia. Itu sebab dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan ya tu maksudnya Allah lah. Aku tu maksudnya Allah di situ. Jadi untuk menyatakan ibad ni istimewa, orang-orang yang istimewa di akhirat besok, sehingga Tuhan seru mereka dengan kaitkan mereka dengan dirinya. Wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku dia sebut di sini dengan maksud memuliakan, melebihkan mereka, menyatakan kelebihan mereka, keistimewaan mereka di hadapan orang lain. Itu maksudnya. Begitulah. Dan baca lagi ini ayat ni panjang, cuba kita ambil sebahagian lah. Kita ambil sebahagian. Baca. Taj. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Bermaksud, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Ayat 63. Terus. Dan mereka yang diredai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Ayat 64. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami. Sesungguhnya azab seksanya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ayat 65. Bacalah seterusnya beberapa ayat lagi hingga ke akhir surah Al-Furqan. Semuanya menyatakan sifat-sifat hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman yang diredai dan dipujinya. Fattakhadat Jadi kalau kita baca sampai akhir ni, surah Al-Furqan ni, kalau kita ambil di sini, surah Al-Furqan. Al-Furqan kita pergi kepada hujungnya. Di sini yang kita nak. Wa ibadur rahman. Ayat 63 sebenarnya ayat ni panjang, tapi kita ambil yang berkenaan sahaja dan ambil satu dua ayat sajalah. Sebenarnya sampai ke akhir ni, siapa ibadur rahman itu? Jadi yang kita nak yang ibadur rahman diidhafahkan ibad kepada ar-rahman. Ar-rahman itu Tuhan lah, Allah. Apa makna? Maknanya Allah nak menyatakan kemuliaan mereka, kelebihan mereka, keistimewaan mereka. Siapakah orang-orang yang Tuhan Ar-Rahman mengaku sebagai hamba-hambanya? Jadi kalau kata hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Ar-Rahman, bukan satu kehinaan, suatu kelebihan sebenarnya. Kalau hamba kepada yang lain selain daripada Allah tu barulah kehinaan.
Kalau hamba kepada Allah, walaupun bunyi hamba, Abdul Rahman ke Abdullah ke apa ke nama tu, itu memuliakan, kita mengharapkan orang itu dimuliakan oleh Allah. Jadi macam di sini Ibadur Rahman ni banyaklah sifat-sifat yang dia sebut ni. Ni dalam ayat-ayat ni panjanglah, jadi kita tidak nak baca semua. Ni sifat-sifat dia semua ni sampai ke akhir. Yang naknya ni Ibadur Rahman ni orang panggil tarkib idafi. Idafah ni memberi makna apa? Idafah litakrim, idafah litashrif. Itu maksudnya. Sebab idafah ni ada banyak makna. Ada idafah lil milk, menunjukkan milik, menunjukkan ikhtisas khusus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan tu yang memiliki alam tu. Rabbil Alamin, Tuhan punya. Alam ni milik dia. Maliki Yaumiddin. Itu idafah juga tu. Idafah. Menunjukkan ad-din tu hari kemudian tu milik dia. Hak dia. Biasanya idafah ni lil milk lah. Milik, menunjukkan milik lah. Tapi tidak semestinya begitu. Ada kalanya untuk memberi makna tashrif dan takrim, memuliakan, mengangkat kedudukan orang tu, mengistimewakan. Jadi sebab itu disebut hamba-hamba Allah, hamba-hamba bagi Allah, bagi Ar-Rahman. Jadi siapa kata ni? Siapa yang mengidafatkan Allah sendiri, mengidafatkan sesuatu, jadi makhluk kepadanya. Jadi mudhaf tu adalah makhluknya. Mudhafun ilaih itu Allah. Tak kira lah Allah ke Ar-Rahman ke, dia lah maksudnya. Gitu. Makna dia untuk memuliakan. Sama juga yang kita baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan pada waktu malam hambanya. Hambanya siapa? Nabi kita. Jadi nak sebut hamba tu bukan untuk menghina. Kalau kita manusia biasa ni sebut hamba tu mana menghina kan? Ada ayat bahasa Quran. Kalau sebab apa? Sebab Allah kata hamba dia. Dia sendiri yang kata. Dia yang mengidafahkan makhluk tu kepadanya. Biasanya umumnya masuk di bawah kaedah 99. Itu kena ingat. Kaedah 99. Maksudnya nak memuliakan, bukan menghina. Walaupun lafaz tu pada bahasa kita, kalau kita kata hamba abdi ni kan, tak ada apalah hamba abdi. Hamba abdi ni kan hina. Boleh dijual, boleh dihadiahkan kepada orang. Tak boleh memiliki apa-apa. Dia tu sendiri pemilik orang. Tuhan hamba. Dalam sistem perhambaan dunia ni, hina lah. Jadi adakah dalam Quran tu, bila Allah sebut seseorang tu ataupun satu golongan manusia tu sebagai hambanya, mana untuk menghinanya? Tidak. Bukan begitu. Sebaliknya untuk memuliakannya. Kalau hamba. Kita pergi lagi baca lagi. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Bermaksud kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka, maka kami hantarkan kepadanya ruh dari kami, lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam ayat 17. Malaikat Jibril dikatakan ruh kami untuk menyatakan ia adalah salah satu makhluk yang sangat istimewa di sisi Allah. Allah telah menghantarnya untuk membuatkan Maryam mengandungkan seorang manusia yang telah dipilih Allah sebagai seorang nabi lagi rasul semenjak azali lagi, sebagai salah satu mukjizat kepadanya. Jadi di sini ruhana. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami hantarkan kepadanya ruh kami. Ruh ni apa makna? Sini dah orang Kristian jadi keliru. Dia ingat ruh ni mana macam ruh kita lah, ruh kita. Jadi Nabi Isa tu sebahagian daripada ruh Allah. Bila ruh Allah kekal, dia pun kekal.
Tapi masalahnya kekal, macam mana dia mati? Dia main falsafah lah. Dia main falsafah lah. Cara dia. Nah, begitu. Jadi roh Tuhan itu maknanya Nabi Isa ni anak Tuhan. Sebab dia tak kata kepada orang lain. Sebagai roh dia. Dia kata kepada Nabi Isa tu roh. Itu salah faham lah. Padahal roh di sini bukan Nabi Isa. Roh dalam Quran ni banyak makna. Selalu digunakan. Wal malaikatu war ruh misalnya. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Ruh tu apa? Bukan ruh dalam tubuh kita ni. Ruh tu maksudnya malaikat Jibril. Jadi sama di sini. Kami hantarkan kepadanya malaikat Jibril. Cuma tugas kali ini untuk menjadikan Maryam itu mengandung. Kalau kepada Rasulullah, dia pergi menjumpa Rasulullah untuk menyampaikan wahyu dalam rupa manusia juga. Lepas tu kita kata kenapa dia buat? Itu nikmat Allah SWT. Nikmat Allah SWT. Adakah dia tu anak Jibril? Tidak. Jibril hanya membawa tugas untuk menjadikan Nabi Isa tu letak dalam perut ibunya seperti orang lain juga. Dari segi dalam perut tu. Cuma tak ada apa-apa. Bukan Jibril melakukan apa-apa. Bukan Jibril bersetubuh dengannya. Tidak. Berdiri begitu saja. Dan tiupkan. Jadi ruhana. Roh kami itu maksudnya Jibril. Dihantarkan. Pergi kepada Maryam. Maka jadilah Maryam itu mengandung. Dan begitu dalam rupa orang. Kita kata, macam mana Allah SWT buat seorang lelaki pergi tengok perempuan yang tidak, kita katakanlah tidak bertudung, duduk sendiri dalam rumah gitu. Ini cerita lain alam ghaib ni. Cerita alam ghaib yang tidak boleh ni, yang mengikut terikat dengan syariat. Terikat dengan syariat tu tak boleh lah tengok aurat apa semua tu. Sekarang ni ada kerja, ada tugas. Kenapa dia buat dalam bentuk manusia? Tak boleh ke buat dalam bentuk lain? Boleh. Tapi begitu caranya. Allah nak begitu. Jadi di sini ruhana, mana idhafat Jibril ni, roh ni, kepada kami. Kami itu maksudnya Tuhan. Siapa kata? Dia sendirilah kata. Untuk tasyrik, untuk memuliakan istimewa ni, malaikat. Allah SWT hantar dia kepada Maryam itu satu malaikat yang istimewa di sisi Allah. Yang lebih, yang mulia di sisi Allah. Nak menyatakan kemuliaannya. Bukan hantarkan roh, tidak. Hantarkan roh masuk dalam perut dia tu. Tak, bukan roh. Roh ni maksudnya Jibril. Ada ketiganya memang roh tu dengan makna roh sungguh. Wa yas'alunaka 'anir ruh misalnya. Roh dengan makna Quran pun ada. Roh dengan makna Quran. Roh dengan makna roh sungguh. Tapi banyak dalam Quran ini roh dengan makna. Kalau ar-ruh ataupun dengan idhafat begini, maksudnya Jibril. Itu untuk menyatakan Jibril ni satu makhluk yang mulia, yang istimewa. Nak bagi nyata suatu mukjizat seorang Nabi. Itu dia. Takyah itu lahir tanpa bapa. Allah SWT buat begini melalui dia. Begitu. Ini termasuk di bawah kaedah itulah juga 99. Baca lagi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Bermaksud, maka berkatalah Rasul Allah Nabi Saleh kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu, dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya, supaya kamu tidak ditimpa azab. Syams ayat 13. Ini naqatallah itu yang dimaksudkan. Faqala lahum Rasulullah naqatallah. Ini tarkib idhafi atau murakkab idhafi, patullah. Jadi dalam bentuk idhafat, diidhafatkan makhluk kepada Allah. Allah mengaitkan makhluk tu dengan dirinya. Kalau bahasanya
mudah sikit. Kalau idafah ni kita tak apa faham kan. Allah kaitkan makhluk tu dengan diri dia. Unta Allah. Unta Allah. Jadi apa makna? Maknanya nak menyatakan unta itu istimewa, satu perkara pelik tu, ajaib tu, dan ia diadakan sebagai mukjizat bagi seorang Nabi. Bagi seorang Nabi. Kerana itulah diidafahkan kepada Allah. Apabila makhluk diidafahkan ataupun disandarkan, dikaitkan dengan Allah oleh Allah sendiri, Allah sendiri mengatakan itu, maka untuk menyatakan itu adalah istimewa. Keistimewaannya, kelebihannya, berbezanya daripada yang lain. Kamu tak boleh buat serupa, jangan main-main. Lepas pada dia bunuh, ni lah dalam cerita tu lah, surah Asy-Syams tu. Surah Asy-Syams itu. Apa? Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Lepas tu lah binasa dia tu. Nabi Saleh. Dulu dia yang minta, pokok dia yang minta mukjizat. Kena ingat, kalau minta mukjizat ni bukan orang Islam. Minta mukjizat ni terutama je kalau umat Nabi kita kan, bukan sahabat. Kalau minta, kalau ada berlaku, Nabi sendiri buat tanpa diminta. Kalau yang minta-minta tu semuanya orang kafir. Tapi kalau Nabi-Nabi dulu tidak. Yang minta tu kadang-kadang tidak orang kafir, pengikut setia dia sendiri. Macam tadi kita baca tadi, kisah Nabi Isa tadi, minta dengan Allah supaya menurunkan ma'idatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Misalnya apa ni, itu bukan orang kafir minta. Itu cuba perhati kelebihan sahabat Nabi. Kenapa dia memang layak untuk menggantikan Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Dia lah yang layak jadi. Sebab apa? Memang sifat dia, peribadi dia luar biasa. Tak ada minta benda-benda begitu. Sedangkan Hawari Nabi Isa minta. Itu Hawari itu. Bukan orang yang tak percaya kepada Nabi Isa. Tapi biasanya yang minta mujizat-mujizat ni, yang cabar tu, biasanya orang yang tidak Islam lah. Di kalangan apa ni, umat kita, Nabi kita ke, atau umat Nabi dahulu ke, akhirnya mereka minta, kalau betul kamu ni Nabi Allah, Rasulullah, ni batu, bukit batu kan, batu dengan arah itu kan, batu saja lah, tak ada apa. Dia biar keluar daripada ni batu ni, bukit ni, seekor unta sekali dengan anak dia. Cabaran dia pelik-pelik. Minta Nabi Saleh. Nabi Saleh kata tak payahlah macam tu. Tapi nak juga. Akhir sekali, syarat lah. Syarat. Kalau kamu nak, nanti kalau ada, kamu kena jaga. Jangan buat seperti unta-unta lain. Sebab, kata Allah. Ni unta istimewa ni daripada Allah ni. Kejadian dia tidak seperti biasa ni. Kalau biasa tidak begitu kan. Kamu kena ingat, kata Allah. Itu orang panggil maf'ul bagi fi'il yang mahdzuf. Dibuat fi'il. Mana kamu kena jaga, kamu kena berhati-hati dengan unta. Itu sebab tu di sini kan, kata Allah. Janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah. Jangan kamu ganggu. Jangan kamu ganggu itu. Cuba kita tengok dalam bracket kan, bukan ada. Jangan kamu ganggu tu. Tak ada. Tapi dalam kira-kiranya ada. Sebab itulah kata Allah dengan mansub bagi di atas, bukan naqatullah. Bahasa Arab dia ambil kira belakang tu. Sebab dia jadi maf'ul. Orang yang belajar nahwu bahasa Arab dia tahu kan. Maf'ul hukumnya mansub. Jadi mana amil dia nya, PL dia dibuat. Dibuat. Jadi dibuat tu macam-macam lah yang sesuai. Kita fikir sendiri lah banyak.
Antaranya, jangan kamu ganggu. Kamu kena berhati-hati terhadap unta Allah ini. Jangan main-main. Wasuqya, dan itu pun kena jaga. Minum, giliran minum untuk dia itu kena jaga juga. Di giliran minum, selama ni kamu boleh ambil air daripada sumber air itu bila-bila masa kamu. Tapi dengan syarat kalau kamu nak betul, dengan syarat sehari kamu boleh ambil. Sehari lagi kamu tak boleh ambil. Kena bagi ke dia. Kena bagi ke dia dengan anak dia untuk. Kena bagi ke dia. Mereka kata tak apa. Tak apa, buat dulu. Dia campak gitu lah. Tiba-tiba keluar. Untuk. Daripada batu tu. Daripada bukit batu tu keluar situ. Lepas tu susah lah lama-lama. Itulah cerita dalam surah Asy-Syams tu. Tak tahan macam ni. Sehari dia bagi kat dia saja. Mula-mula tu nak sangat. Lepas tu tak tahan lah. Sebab air susah kan. Kita ambil bergila-gila pula. Akhir sekali fa'aqaruha. Mereka sembelih. Sembelih tu bala lah. Bala. Allah SWT turunkan bala, bencana ke atas mereka. Itu cerita. Jadi yang kita nak di sini, naqat Allah, mana diidhafatkan makhluk kepada Allah. Bila diidhafatkan begitu ada maksud. Antara maksudnya ialah nak menyatakan kelebihan, keistimewaannya, kepelikannya. Dan ia di sini dalam konteks ni merupakan mukjizat kepada seorang rasul. Nabi Saleh lah. Bukan di sini nak suruh Allah SWT nak suruh memuliakan unta. Jadi unta ni satu binatang yang perlu disembah apa. Bukan itu. Tidak itu maksudnya. Ini sekadar nak menyatakan ia luar biasa. Semata-mata dengan kuasa Allah. Yang lahir cara biasa tu kuasa Allah juga. Tapi oleh kerana tiap hari kita duduk nampak tu beranak, jadi kita berasa pelik. Kita berasa tidak pelik. Ya sebenarnya kejadian Allah semua. Yang tak pernah berlaku tiba-tiba berlaku. Itu peliklah. Sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh. Bukan memuliakan, bukan melebihkannya supaya disembah, supaya dipuja. Bukan maksud itu. Sebagai mukjizat. Begitu. Ada kalanya bila diidhafatkan makhluk kepada Allah, dia memberi makna. Misalnya, ya selalu kita duduk Baitullah. Rumah Allah. Itu idhafat makhluk kepada Allah lah juga. Jadi idhafat itu memberi makna apa? Itu nak cerita. Kalau kita bertemu dalam Quran, ada sesuatu makhluk diidhafatkan kepada Allah. Ikutlah Ar-Rahman ke, kami ke, ataupun Allah. Betul? Tak kira lah tu. Sama lah maksudnya. Jadi dia ada maksud tadi. Kena ingatlah maksud tadi. Bukan maksudnya nak kata benda tu mulia sehingga ia pun boleh disembah. Sama sekali tidak. Sebab Islam ni memang anti syirik. Macam mana pula ada, kalau macam tu dia jadi syirik lah pula. Bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Baitullah dan macam-macam lagi ya. Itu semua tu termasuk di bawah kaedah 99. Setakat tu lagi dulu. Assalamualaikum